Alif baca doa. Alif baca doa, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma astaghfir lana wa taqabbal minna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih, Alif. Okey, so yang lain ready. Saya akan share bahan. Jadi awak tengok bahan yang saya sharekan. Dan dia ni merupakan isi dalam buku teks lah. Okey, ini sambungan daripada kelas sebelum ini. Okey, kelas sebelum ini kita dah tengok. Kita dah tentukan sudut. Okey, sudut apa? Dia kata kita cari sudut berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, sudut ni iaitu kita tengok 120 darjah. 120 darjah dia berada di kuadran yang kedua. Jadi kita tengok sudutnya apa? Sudutnya 180 tolak 120 kita dapat 60. Tapi dia tangent. Kalau kita tengok sebab dia kata dia nak kita cari nilai sin, sin, cos dan tangent. Buatlah kalau sin 120 sama dengan sin 60. Kalau cos 120 akan sama dengan negatif cos 60. Kalau tangent 120 sama dengan negatif tangent 60. Kenapa ada yang positif, kenapa ada yang negatif? Ingat tak apa yang saya dah ajar? Ingat tak kenapa ada yang positif, kenapa ada yang negatif? Ya. Apa dia? Itu bukan yang all semua itu. Ya, betul. Okey, bila kita tengok 120 ni dekat sukuan kedua. Okey, bila dekat sukuan kedua, so kita tengok sudut rujukan kita yang kecil ni. Dapatlah jawapan sudut rujukan. Kemudian kita tengok sukuan kedua, sin saja positif. Sebab tu untuk sin bernilai positif. Untuk yang lain dia akan bernilai negatif. Boleh Okey, jadi apa yang saya dah terangkan hari tu, kamu kena ingat dua segitiga yang menunjukkan nilai-nilai tu. Okey, so seterusnya kita akan tengok apa dia. Ini step-step dia. Mengenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif negatif. Macam Alik cakap tadi yang all kan. Maksudnya dekat kuadran pertama semua akan bernilai positif. Kuadran kedua yang positif adalah sin saja. Kuadran ketiga tangent saja yang positif. Dan keempat, cos sahaja yang positif. Okey. Jadi, tentukan sudut rujukan. Sudut rujukan iaitu sudut yang kecil yang kat bawah tu. Kan? Kalau dia berada di sukuan kedua, so ingat sudut rujukan. Okey, yang ini awak ingat yang all science teacher cute. Yang ini awak ingat yang ini. Nak cari sudut rujukan, kalau dia sudutnya dekat kuadran kedua, garis, sudut rujukan yang bawah. Kalau dia kat kuadran ketiga, garis, sudut rujukan yang ini. Kalau dia kat kuadran keempat, garis, sudut rujukan yang ini. Kalau dia kat kuadran pertama, nilai yang dia bagi memanglah sudut rujukan dia. Sebab apa? Sudut rujukan tu, sifat-sifat dia, awak kena ambil nota lah sikit Sudut rujukan ni, sifat dia adalah kurang daripada 90 darjah. Dia merupakan sudut tirus ataupun sudut tirus dalam bahasa Inggeris adalah acute angle. Lepas tu hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Barulah kita tahu sudut tu kalau dekat kuadran yang kedua, sin saja yang positif. Macam itulah. Okey, menentukan sudut apabila nilai sin, cos dan tangent sudut tersebut diberi. Okey, ini saya dah tunjuk dah semua. Okey, next kita tengok yang seterusnya. Jadi di sini dia kata sin theta 0.6157. Soalan minta kita cari theta. Okey, dia nak kita cari theta. Apa yang pula buat dekat sini? Nak cari theta, ingat ya. Kalau kita nak cari theta, awak ambil dekat kalkulator awak. Okey, kita tengok dekat kalkulator. Awak tekan shift sudut. Shift sudut pula. Shift sin. Okey, maksudnya dekat sini, you tengok apa yang perlu kamu buat adalah, okey, ada lagi tak yang nak masuk? Tadi okey. Okey, jadi apa yang perlu awak buat dekat sini ialah kita akan tekan kalkulator. Okey, ini alamat mana saya punya ni? Okey, awak tengok dekat sini. Ni. Okey, saya tak boleh. Jadi awak tekan shift. Awak tekan shift
sign. Okey, ni Mikael bagi Bapa jap. Mikael bagi Bapa jap. Shift sign. Okey, shift sign, awak tekan sudut dia. Nilai sudut iaitu 0.6157. Tekan sama dengan. Dapat jawapan 38 darjah. Macam tu. Faham? Faham? Semua orang dapat tak tekan? Kalau nak cari theta, you tekan shift sin. Kalau sin, sin. Kalau cos, cos. Kalau tangent, tangent. Faham tak? Hello? Jadi gua kalau Faham. dari theta kena tekan sirulah. Kalau dia kata Okey. soalan dia sin 40, kau tekan terus sin 40. Macam tu. Sama dengan. Okey. Itu kalau dia sin 40. Tapi kalau dia kata sin theta sama dengan. Kita nak cari theta. Tapi dia kat sini tak semestinya theta ya. A ke, X ke, Y ke, suka hati dia lah. Jadi kalau dia punya sudut ni tak ada, awak tekan shift, awak tekan sin. Nilainya 0.6157. Tekan sama dengan. Dapat jawapan sudut. Itulah theta awak, 38 darjah. Faham? Faham tak? Semua orang okey? Tolonglah respon. Okey, cikgu. Alhamdulillah. Aduh, jangan macam tu. Nanti awak buat mood saya tak best pagi-pagi. Dalam kelas saya hari ni yang kelawak je. Okey, tak apa. Lepas ni kita tukar 11.30. Masa tu aku nak semua orang bersuara. Ilhan ada tak Ilhan hari ni? Okey, Alhamdulillah ada 14 orang. Ilhan ada tak? Ilhan, tolong respon kalau ada. Saya nampak Amir tadi, Alhamdulillah. Nik ada tak, Nik? Nik masih tak ada, Okey. Okey, mana dia ni? Hilang. Okey. Okey, ni dia. Lepas tu, kalau awak tengok, theta ni akan ada dua nilai. Semua sudut, dia akan ada dua nilai. Kenapa? Kalau dia positif, contoh kalau sin dia positif, dia berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kalau tangent, dia positif, tangent akan berada di pertama dan ketiga. Yang dekat sini. Kalau cos, dia akan berada yang keempat. Macam tu. Jadi, sekarang dia kata, sin, awak tengok nilai dia kat sini. Nilai dia kat sini ialah positif. Bila nilai ini positif, maksudnya kita kena mencari jawapan untuk sin positif tu di mana. Jadi sin positif tu jawapannya adalah berada yang pertama awak tekan kalkulator tadi, awak dapat 38 darjah. 38 darjah tu sebenarnya adalah sudut rujukan awak. Soalan sebelum ni kita cari sudut rujukan. Okey, lepas tu, kita cari sudut rujukan dengan cara kita tahu sudut yang besar. Kita nak cari sudut rujukan. Apa maksud saya sebelum ni, awak tahu dekat sini. Sini contohnya 130. Awak cari sudut rujukannya 50. Kali ni sudut rujukan awak dah dapat dulu. Awak nak cari jawapan. Jadi dia kata sin positif. So sin positif akan berada di kuadran pertama dan kedua. Sebab tu awak dapat jawapan sini 38 darjah. 38 ni awak punya sudut rujukan. Sudut yang awak dapat tu. Dia memang akan nilainya kurang daripada 90. Jadi jawapannya ini 38. Satu lagi, sin positif kat mana? Sin positif dekat kuadran kedua. Jadi awak buat garisan, cara dia, apa yang Plok buat adalah buat garisan pergi ke kuadran kedua. Okey, awak buat garisan ni bawa ke kuadran kedua. Lepas tu sudut dari sini sampai ke sini. Nak cari sudut ni, awak letak awak punya sudut rujukan di sini 38. Jadi 180 tolak 38. Jawapannya 142. Maka jawapan kita 38 dan 142. Faham tak? Boleh? Okey, sekarang kita tengok cos. Cos theta. Awak tekan kalkulator, awak nampak ada tanda negatif kan? Awak abaikan negatif tu. Negatif jangan tekan. Okey, ikut saya. Tekan shift, tekan cos, tekan 0.426. Awak dapat jawapan. Awak dapat 65. Semua orang dapat?
Semua dapat? Dapat. Okey, 65. Dia kata negatif. So, kita kena tahu kos negatif kat mana? Kat mana kos negatif? Sukuan kedua dan sukuan ketiga. Pandai. Okey, kos negatif berada di sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Jadi, apa yang perlu awak buat kat sini? Awak buat garisan sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, kita buat garisan sukuan kedua dan sukuan ketiga. Kita punya jawapan tadi acute angle. Sini 65, satu lagi di sini 65. Jawapan yang mana? Awak tengok saya akan buat garisan warna hijau. Jawapan kita mesti dari kuadran pertama sampai garisan. Jadi 180 tolak 65. Satu lagi daripada kuadran pertama sampai garisan. So jawapan kita yang satu 180 tolak 65. Awak dapat jawapan. Satu lagi apa yang ke bawah tu? Satu lagi apa? Adik buka tingkap. Buka tingkap. Apa? Tak ada masalah. Sebab adik buka sikit je tak apa. Okey, apa dia? Cepat. Apa dia? 180. Berapa dapat jawapan? Woi, tidur Dapat 115. Ini 100 berapa? 115. 115. Satu lagi? Yang besar tu apa? Apa nak buat? 180 tambah 65. Ya, pandai. Awak dapat 245 darjah. Faham? Boleh? Boleh cikgu. Okey, siapa yang tak faham? Siapa yang perempuan ni suara siapa Ais. Aish, okey. Okey, tengok yang C. Yang ada dalam ni, siapa yang tak faham lagi angkat tangan? Saya okey, saya nak bagi contoh lagi. Awak nak tahu kan kenapa hari ni saya punya azam saya hari ini, bermula hari ini saya akan ajar dan saya anggap kamu ni semua budak tadika. Baru ni saya ada join satu bengkel. Dia kata apa tahu? Saya tengok dia ajar tu memang ya Allah memang lambat nak habis sukatan kalau cara tu ajar. Tapi dia kata cikgu, kita kena anggap budak kita semua budak tadika. Aduh kan. Tapi sepatutnya awak tak boleh kan. Tak bolehlah semua saya nak ajar lambat macam tu. Ada benda yang saya ajar lambat nak fahamkan kamu punya konsep. Ada benda saya perlu laju sedikit lah. Ataupun sebenarnya cara belajar yang paling betul sebelum saya masuk topik tu kau jenguk-jenguk dah. Apa cikgu nak ajar besok ni? Kena jenguk-jenguk sedikit. Tak nak nanti lagi. Ya, Lek. 180 tambah 85 tu yang sukuan ketiga cikgu. Ya, betul lah, Lek. Okey. Okey. Kemudian kita tengok C. C kita tengok dia kata tangent theta negatif. So tekan kalkulator, shift tangent. Okey, tekan shift tangent. Okey, masukkan nilai tu. Shift tangent negatif jangan masuk tau. Negatif jangan masuk. Shift tangent 1/4826. Tekan sama dengan. Kita dapat jawapannya ialah 56. Kita dapat jawapan 56. Lepas tu kita tengok dia negatif. Tangent negatif kat mana? Sukuan kedua dan sukuan keempat. Ya, tangent negatif berada di sukuan kedua dengan keempat. Jadi sebab dia negatif. So, ini dengan ini. Sudut kita tadi 56. Sudut kita tadi 56. Macam tu. Faham? Boleh? Boleh. Jawapan kita mesti ambil. Okey, kali ni saya guna warna merah pula. Jawapan mesti dari sini sampai sini. So, berapa kat sini? Apa nak buat? Bagi tahu jalan kerja. 180 turut 56. Pandai. Dapat jawapan. Satu lagi? Apa dia? Sukuan keempat apa dia? Jalan kerja dia? 360 tolak 56. Ya, betul. Faham? Boleh? Boleh. Okey. So itulah so ini jalan kerja untuk B. Ni saya dah tunjuk dah tadi. Okey. Yang lain semua saya dah tunjuk. Okey, sana.
Sekejap ya, saya nak padam ni sekejap. Belum, Umi belum habis. Mikael, dah habis dah kerja Google Classroom? Ada. Mengaji ada. Kejap lagi lah. Umi dah bagi link baru Google Classroom punya kerja dah siap belum? Sekejap ya, saya kena padam tadi tu balik. Tu, itu link Ustaz nanti Google Classroom. Tu. Hafazan punya Okey, teruskan. Ini tadi, semua dah habis settle. Okey, tengok ni. Latih ni. Kita cuba buat. Umi tak nak makan. Okey, tengok Kita tengok, kita buat soalan A. Okey, kita buat soalan E. Kita buat A, kita buat E dan kita buat I. Okey, cuba buat. Awak biasa tak gunakan whiteboard V? Biasa guna tak? Tak. Tapi whiteboard V ni awak kena install sikit. Nanti kat situ awak boleh share jawapan awak juga. Sebab saya, itu cara macam kalau nak guna cara lain lah. Maksudnya pelajar boleh tulis jawapan dekat situ. Awak guna pen, dengan phone tu awak boleh lah conteng-conteng jawapan macam tu. Tapi tak apalah, dia macam-macam pun sebenarnya kaedah nak bagi budak seronok ni. Tapi saya memikirkan bila saya nak kena suruh pelajar install, phone awak nanti berat. Sebab tu saya nak awak buat macam biasa kat kertas. Kan? Lepas tu awak hantar. Biarlah benda tu macam tak menarik. Tapi itu paling mudah semua pelajar boleh buat. Itu objektif saya. Kalau saya nak buat cantik-cantik macam-macam boleh. Saya pun kena belajar balik lah. Cara nak guna roda, cari jawab soalan ke macam kan. Awak pun tulis. Tapi tak semua pelajar mempunyai kelengkapan yang cukuplah device tu. Nak kena install semua. Jadi tak apa. So saya nak awak buat je macam ni. Buat dalam buku macam biasa ke kertas ke. Kalau buku dah habis, tak ada buku, ambil je kertas apa-apa, conteng. Lepas tu share jawapan. Faham? Share jawapan dekat dalam dalam awak punya dalam Telegram kelas. Faham tak? Faham. Okey, cuba buat. Soalan A, E, I. Siapa nak saya bagi lagi contoh? Ke dah okey? Siapa nak contoh? Saya dah bagi 3 contoh tadi. Sekarang ada nak contoh lagi ke tidak? Tak ada Okey, buat. Makan banyak dah. Nanti ada kelas nantilah. Nanti kalau mungkin pandai main drone tu, nanti boleh tak kita ambil drone tu dekat rumah Angkat Makno. Okey, boleh tak jawab? Boleh jawab? Boleh tu. Okey.
Aimil ada kelas. Ail, Umir. Ail dah siap belum? Pergi tengok. Dah siap. Ni letak tepi dulu. Okey, siapa nak jawab soalan A? Dah siap dah, Lip? Sekejap saya tengok ada tak orang yang share. Share dalam grup Siapa baca yang ni Kak? Okey. Belum ada Okey. Saya nak ada berapa orang ni? Saya nak semua orang share dalam grup Telegram. Kalau awak tak share, sekarang kita ada 13 orang. 13 orang ni semua share dalam grup Telegram. Kalau awak tak share, saya tak terus mengajar. Macam tu. Okey, saya tunggu. Tak ada orang share jawapan lagi? Semua tak gerak lagi ke? Kat soalan E tu. Sangkut dekat E? Saya tengah buat. Tengah buat E. Okey. Nanti alert dalam grup. Kalau saya tak ada apa-apa, saya nak buat kelas lagi pukul 11.30
Okey tak? Jadi saya kena cakap slow. Tapi saya cakap slow ni awak dengar kan? Dengar je dengar. Dengar Cikgu, Ya. ni yang soalan I tu ada dia dapat 36 darjah lepas kita buat shift tangent kan. Lepas tu untuk skuad ketiga tu 180 tambah 36 ke Betul. 180 Betul. tambah 36. Tambah. Okey, dia macam ni tau. Awak tengok kan, kita punya jawapan semua kat kuadran pertama kan, yang sudut tunjukkan. Kalau dia kata dekat kuadran kat sini, yang sudut rujukan kita kat sini. Macam ni kita nak cari sudut dari kuadran pertama sampai sini. So, 180 tolak yang ini. Kalau dia dekat kuadran ketiga, kita punya sudut rujukan yang kat sini, sepadan kita. Jawapan kita mesti dari sini. So, ini 180 tambah. Macam tu. Faham? Faham tak? Boleh? Alip? Boleh. Okey. Orang lain okey tak? Ami okey tak Ami? Ami? Cian korang kan? Tapi korang kena hadap benda ni. Kita tak tahu kita sampai bila online. Sekarang dah masuk bulan 8. Bermakna kita punya sekolah tinggal lagi 2 bulan setengah. 2 bulan setengah tu rasa-rasanya lah bulan 8 ni okey. Jadi mungkin bulan 9 tu kita akan sekolah. Mungkin 9, 10 sekolah. Jadi 11 setengah bulan. 2 bulan setengah je nak pergi sekolah. Jadi awak memang kena. Dan 2 bulan setengah tu maksudnya logiknya kita tinggal nak buat ulang kaji. Okey, ataupun kita nak habiskan tajuk lah. Tapi saya takut akan ada exam naik cuti sekolah. Sebab dia nak uji kamu. Saya takut. Sebab kamu ni tak pernah menghadapi apa-apa pun peperiksaan. Okey, dah settle dah semua? Okey, Alik, siapa yang dah tolong share dalam grup, saya nak keluarkan. Tak ada lagi yang hantar jawapan. Hantarlah jawapan. Okey, Alhamdulillah. Ada yang dah hantar. Okey, kita tengok jawapan. Alhamdulillah. Okey, ramai hantar. Okey, kita tengok Alif punya dululah sebab Alif dah hantar dulu. Okey, nampak tak Alif buat ni? Okey, tekan shift. Okey, betul. 70 betul. 70, satu lagi 108. Okey, betul Alif. Okey. Okey, nanti sesekali kita try guna Telegram kelas ni kita buat dalam Telegram. Okey, tapi Putri dia kata Telegram dia problem ke apa? Siapa ada masalah dengan Telegram Okey, yang ini cos negatif. Cos negatif berada di kuadran kedua dengan ketiga. So kalau ni 180 tolak betul, 180 tambah betul. Tangent dekat kuadran pertama dengan ketiga. Okey, betul Alif. Okey, go Alif, betul. Okey, kita tengok siapa punya ni. Ni siapa punya ni, tak ada nama ni. Okey. Cos negatif kuadran ke 2 dengan Okey. Tangent positif. Okey, good, betul. Okey, Alhamdulillah.
2 orang hantar. Okey. Faham Boleh? Boleh. Okey, orang lain? Awak nampak, tapi kalau saya kata tadi kan, selagi orang lain tak hantar, saya tak mula mengajar yang seterusnya. Tapi macam unfair pula orang lain yang dah orang yang dah buat kan. Jadi cuma saya harap kamu betul-betul sedar. Bila saya kata hantar jawapan, tolong hantar. Okey, saya nak tanya, siapa yang belum siap? Siapa yang belum siap? Okey, belum siap lagi. Aisyah orang ke? Yang lain dah siap? Alia lagi? Yang lain dah? Ain. Okey. Okey, belum siap. Okey, cepat sikit saya tunggu. Okey, Alif, sementara tunggu kawan ni, boleh tengok modul. Alif boleh tengok modul, kita buat modul. Sementara tunggu kawan, tengok soalan pada modul. Sekejap saya ambil modul. Soalan modul yang hari tu semua okey kan, Alif? Belajar yang lain pun okey kan? Okey kan, okey. Okey, tengok dekat muka surat. Okey, tengok muka surat 90. Boleh buat muka surat 90. Muka surat 90 tu semua boleh buat. Okey, sementara tunggu kawan, so orang lain boleh buat muka surat 90. Tak apa, satu hari satu muka surat pun tak apa. Okey, buat. Cikgu, Ya. yang I tu tak faham. Okey, tak apa. Tengok yang I ni, dia tangent positif. Yang penting awak tahu dulu. Tangent positif, tentukan dia kuadran mana. Tangent positif bermakna soal jawapan tu akan berada di kuadran pertama dengan kuadran ketiga. Tugas kita cari theta kita dulu. Jadi awak tekan kalkulator, shift tangent. Okey, you tekan shift tangent. Shift tangent berapa? 0.73 0.7391. So jawapannya berapa? Jawapannya adalah 36.47. Bermakna dekat sini 36.47. Sini 36.47. Jawapan mesti berada daripada sukuan pertama. Sukuan pertama, so pergi ke garisan. So jawapan kita yang ini. Jadi jawapan kita yang pertama adalah 36.47. Yang kedua dari garisan Mi Pak CX ni pergi sampai sini. Jadi jawapannya 180 tambah 36.47. Dapatlah 216.47. Faham?
Tengok kalau B ni, tengok soalan B. Okey, dia kata cos positif. Buat dulu cos positif dekat sini dengan sini. Tekan kalkulator, shift cos nilai ini, dapat sudut ni dengan sudut ni. Jadi jawapan kita dari mana? Dari sini. Satu lagi zoom sampai sini. Faham? Okay, good. Okey, dah settle. Boleh? Ada lagi soalan? Orang lain okey Dah. Kalau dah, saya nak terang nombor 2. Semua orang dah buat 3 soalan yang saya suruh ni? Dah Okey, tengok sini. Saya nak terang soalan nombor 2. Yang lain semua dengar Tengok soalan nombor 2 ni, dia kata raja di sebelah menunjukkan satu bulatan unit. Kenapa dia bagi bulatan unit? Sebab awak tengok ni, nilai jejari dia ni sebenarnya 1. Ini 1, ini negatif 1. Kat atas ni 1, kat bawah ni negatif 1. Itu yang dimasukkan bulatan unit. Dia mempunyai jejari 1. Dia kata hitungkan theta, bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Theta tu ni. Jadi apa yang peluk buat? Jadi dekat sini kalau awak tengok dia sampai sini. Jadi cara dia kamu tengok. Ini nilai dekat sini, kita kena tahu theta ni. Jadi dia berbentuk begini. Theta ni kita kena tahu. Yang kecil ni iaitu awak tengok negatif ini, nilai dia negatif 0.3402. Yang ini negatif 0.9403. Jadi kita nak cari nilai kat sini. Nilai kat sini adalah, awak tengok guna formula sin ke cos ke tangent. Setentang depan dia, persebelahan. Setentang persebelahan guna apa? Yang ada setentang sebelahan, opposite tangent dengan adjacent. Tangent. Yes, tangent. Jadi tangent theta adalah setentang negatif 0.9403 bahagi negatif 0.3402. Tekan kalkulator. Negatif dia habis. Tekanlah kalkulator. Shift tangent ataupun tekan sudut ni dulu. Tekan kalkulator 0.9403 bahagi 0.3402. Berapa dapat? Dah? Berapa dapat? Dapat 2.76. Okey, tekan shift tangent. Shift tangent sama dengan berapa dapat? 70. Berapa? 70. 70. Bermakna kat sini 70. Jadi sudut kita dari sini sampai sini. So, berapa sudut kita? Berapa sudut kita? 110. Tadi kan kita buat ni siapa yang tak faham apa yang saya sebut tadi, awak tekan dulu 0.9403. Okey, awak bahagikan dengan 0.3402. Sama dengan awak dapat jawapan ni. Kita tahu tadi kita guna tangent, jadi tekan shift tangent sama dengan. Kita dapat
70. Dia kata bundarkan satu tempat perpuluhan alif. Jadi jawapannya ambil 70,1. Sebab soalan dekat sini dia kata nampak ni satu tempat perpuluhan. Jadi jawapan kita 70,1. 7,1 ni dekat sini. Jadi jawapan kita mesti dari sini sampai sini. Jadi 180 tambah 70,1 iaitu dapatlah 250,1. Faham? Boleh? Boleh. Okey, so saya stop dekat sini sebab awak dah ada kelas ada bahasa Inggeris lepas ni. Jadi tolong siapkan muka surat 90. Ada masalah awak boleh bagi tahu, okey? Nanti saya nak muka surat 90 ni siap tolong share dalam grup, okey? Untuk pasti bukti awak tu buat. Boleh? Okey? Okey, so saya stop dekat sini. Okey, so jaga diri, pastikan jaga solat awak. Okey, pastikan semangat tu sentiasa berkobar-kobar untuk join kelas PDPR. Doa saya setiap kali lepas saya solat, memang saya doa, ya Allah permudahkan anak-anak didik saya supaya mudah ikuti PDPR. Sebab sekarang ni nak tak nak kita mesti ikuti PDPR. Jadi awak kena duduk betul-betul. Okey, fokuskan. Saya tak kisah siapa yang ada masalah nak berbisnes ke, siapa yang nak ni, semua tu tak ada masalah. Tapi waktu belajar awak kena belajar. Boleh? Okey, bye. Assalamualaikum.